Hai, Assalamualaikum YouTube. Berjumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, dalam video ni, Beto nak react satu video yang tular di media sosial berkenaan tentang Imam Besar Masjid Putra. So, sebelum ni Beto pernah buat reaction tentang video yang tular di mana di masjid di Putrajaya, iaitu Masjid Besar Putrajaya, di mana tular sebuah video yang dirakam oleh seorang perakam yang menunjukkan ada golongan-golongan VVIP yang dibenarkan masuk untuk solat Jumaat di masjid berkenaan, dan si perakam menunjukkan agak rasa kecewa disebabkan tidak dapat masuk untuk menunaikan solat Jumaat disebabkan tidak dibenarkan masuk. Dan selepas video berkenaan telah menjadi viral, Imam Besar daripada Masjid Putra telah memberi satu kenyataan bertulis dari pihak masjid dan mengeluarkan satu video penjelasan tentang video yang tular berkenaan. Dan apa yang menjadi perhatian apabila ada perkataan ataupun kata-kata yang dikeluarkan oleh Imam Besar berkenaan yang mendapat kritikan oleh netizen disebabkan ada perkataan yang agak kurang bersesuaian yang dikeluarkan oleh Imam Besar Putrajaya. So, mari kita lihat dulu video sebelum kita ulas lebih lanjut tentang isu berkenaan. Jom kita lihat dulu video berkenaan. Malam ada orang viralkan video ya, VIP masuk semayang Jumaat di Masjid Putra, sedangkan orang awam tak boleh masuk. Jadi dia buatlah, dia kata ini ada kabel, ada nama, boleh masuk. Ni nak kata kita nak pergi semayang Jumaat tapi kita dah buat dosa sebelum semayang. Sebelum solat dah buat dosa dah. Saya nak beritahu je, kota kita semayang di Masjid Putrajaya 300 orang. Itu ketetapan setakat ini, 300 orang semayang Jumaat, 300 orang. First come first serve basis. Cakap orang putih bagi ni, tak faham tak tahu nak cakap. First come first serve basis. Siapa datang dulu, dia masuk dulu. Datang lambat, kalau tak masuk, tak masuk lah. 300. Ramai ke 300? Tak ramai kan? Tapi dalam 300 itu, tuan-tuan kena faham, Masjid Putra adalah masjid kerajaan. Masjid Putra duduk sebelah JPM, Jabatan Perdana Menteri kan? Jadi kita kena bagi kota sikit, tak banyak, 10% je, 10%, maknanya 30 orang. Untuk siapa? Untuk VIP. Jangan marah saya, itu ketetapan. Kita nak bagi peluang pada VIP, pengarah dan ke atas. Ni set pengarah dan ke atas, pangkat pengarah dan ke atas. Mereka ni sibuk, mereka ni ada meeting, kadang-kadang lambat keluar daripada meeting hari Jumaat. Jadi kita bagi peluang pada VIP untuk penuhkan kota 30 orang. 270 orang kotanya untuk jemaah biasa. Semalam kan baru boleh merentas. Jadi saya tengok ramailah, saya rasalah ramailah orang-orang yang keliling-keliling Putrajaya ni yang ambil kesempatan nak semayang kat Masjid Putra. Tapi datang je lambat. Jadi orang yang dah dulu, masuklah dulu. Jadi sepatutnya bila kita dah tutup, dah habis kota 300 tu, 270 tu untuk orang awam tu, kita katalah dah habis. Tapi ni ada 3-4 kerat, bukan 3-4 ramai juga yang degil, tak nak balik. Untuk siapa? Untuk VIP. Kadang-kadang lambat keluar daripada meeting. Siapa yang duk viralkan tu dapat hidayah Allah. Tapi kena datang jumpa saya dulu. Minta maaf kalau ada yang mendengar ni lah. Bukan halau kita kata kita sobat. Itu dia geng video yang tular ataupun viral di sosial media berkenaan tentang video daripada Imam Besar Putrajaya. So dari video berkenaan sebenarnya amat jelas dan penerangan yang diberikan oleh imam berkenaan tentang isu kota ataupun kapasiti yang dibenarkan dalam masjid adalah sebanyak 300 orang, dan 10% daripada 300 orang itu telah dikhususkan untuk golongan VVIP, iaitu
kita tahu Masjid Putrajaya ni dikelilingi dengan bangunan ataupun pejabat-pejabat sektor awam yang telah dibuka oleh pihak masjid untuk golongan-golongan VIP, iaitu pengarah-pengarah yang berjawatan tinggi, berpangkat tinggi dalam sektor kerajaan. So perkara ini amat jelas yang telah diterangkan oleh imam besar berkenaan. Dan apa yang mendapat kritikan oleh pihak netizen, iaitu perkataan ataupun ayat yang dikeluarkan oleh imam berkenaan tentang beliau tidak reda dengan si perakam yang mencuba memviralkan video tentang Masjid Putrajaya, dan beliau juga menyuruh supaya si perakam mendapat hidayah dan juga meminta maaf secara personal kepada beliau. So perkataan-perkataan yang ini aku rasa macam aku agak bersetuju juga dengan pihak netizen. Agak kurang bersesuaian ayat yang diberikan oleh imam besar ni. Sepatutnya satu figure besar dalam institusi keagamaan ataupun satu pangkat ataupun dikatakan satu darjat ataupun orang kata ialah imam kan, satu golongan yang kita sangat hormati sebab golongan-golongan ini adalah antara yang mempunyai ilmu agama yang sangat tinggi. So kita ni yang kurang ilmu agama ni, kita memang sangat respect golongan-golongan seperti ini. So as rakyat biasa ataupun orang-orang biasa ni mengharapkan and expect ayat-ayat ataupun kata-kata yang dikeluarkan oleh imam ni adalah kata-kata yang sangat terpuji lah kan. Aku tak kata apa yang dikatakan oleh imam tu salah, itulah sangat benda yang reality dan benar kan sebenarnya. Tapi mungkin kata-kata yang lebih baik ataupun pertuturan yang lebih elok lagi mungkin lebih bagus kan. Sebagai contohnya, imam tu bolehlah kata macam saya reda dengan video berkenaan dan saya berharap pihak perakam mendapat hidayah, ataupun kita doa sama-sama supaya keadaan kembali lebih pulih, supaya kita dapat kembali beramai-ramai memeriahkan dan mengamarahkan lagi masjid untuk solat fardu dan solat Jumaat khususnya. Mungkin aku rasa ayat tu lebih sedap ataupun lebih bersesuaian untuk diberikan oleh imam besar berkenaan. So apa pendapat korang tentang isu ni? Mungkin korang ada pendapat korang yang tersendiri tentang isu ni, boleh drop komen kat bawah. Itu akan baca satu persatu komen korang. Dan jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave a like button, share dengan kawan-kawan korang, dan jangan lupa yang paling penting, tekan button subscribe kat warna merah tu, percuma je guys dan gratis. Klik button loceng untuk mendapat sebarang notifikasi daripada Beto Syukri Channel, dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum, see you guys on the next video. Bye guys.